muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini. Hari ini berapa dah, 15 September 2023 bersamaan dengan 29. Malam ini malam 30 Safar 1445 Hijrah. Jadi esok 30 dan hari Ahad 1 Rabiul Awal. Perbincangan kita dalam kitab fiqh hadis, memahami hadis tidak semudah sahih itu sunnah, dhaif itu bid'ah, yang disusun oleh Dr. Umar Muhammad Noor, anak kelahiran Bekasi, Jawa ataupun Pulau Jawa, Indonesia, yang kini sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Baik. Saya ni timbul masalah sama ni. Bila guna yang ni nak kena guna PowerPoint. Kalau tidak tak gerak ke? Okey, slide gerak ke? Gerak. Berfile lagi tu. Ha? Agak dah gerak. Gerak dah tu. Ha? Gerak, okey. Gerak dah tu. Okey, tak apa, alhamdulillah. Baik. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ini benda yang simple sahaja, tapi gitulah, walaupun simple kadang-kala ada juga kepentingannya, kan. Walaupun sebahagian orang memang dia tak ambil kisah benda yang kadang-kala remeh-temeh, sama ada yang melibatkan persoalan ibadah khusus seperti solat, dan adalah perkara-perkara yang berkaitannya yang mungkin pada sebahagian orang dia anggap remeh. Dan yang kedua ialah yang bukan ibadah khusus, iaitu muamalat. Baik, isu yang ni tandah ni, hukum tandah menghadap kiblat ni, dia bukan ibadah khusus, dia masuk dalam kategori muamalat, kan. Bila masuk kategori muamalat, kita fahamlah bahawa iaitu kita boleh itu sebagai apa panggil jawapan awal lah. Baik, kita teliti. Jadi seperti biasa, konsep yang diutarakan dalam buku susunan Dr. Omar ini berdasarkan kepada Q&A, kan, berdasarkan kepada Q&A, iaitu soalan dan jawab. Dan soalan yang pertama ialah kata orang yang bertanya, ini juga biasalah kalau tuan-tuan mengikuti pengajian hadis, terutama kelas Maulana Asuri ini, dia tidak, kalau dalam konteks perawi ini ataupun orang yang bertanya, kita akan dapati bahawa dalam periwayatan hadis tak disebutkan pun mani sa'il, orang yang bertanya itu, kan. Baik, kembali kepada cerita kita. Soalan pertama, kata ataupun tanya seseorang, saya bercadang untuk mendirikan sebuah rumah kediaman saya dan keluarga. Baik, jadi saya sendiri yang meletakkan betulkah ada hadis yang melarang membina tandas menghadap kiblat? Betul ke tidak ada hadis yang melarang kita ni buat tandas menghadap kiblat? Baik, kita tengok kepada jawapan yang diberikan. Okey, yang pertama ialah ini biasalah ucapan tahniah daripada penulis kepada pihak yang bertanya tadi atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tak? Sebab apa? Sebab dia ada kemampuan untuk membina rumah ataupun mendapatkan rumah, kan? Baik, dan kita tahulah rumah ini menjadi tempat utama kita, di mana di rumah itulah
kita menumpahkan ketaksetian ataupun juga melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Memang ada kiblat. Hadis tersebut riwayat oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Nabi SAW ada bersabda, ini dalam pelbagai riwayat. Dalam pelbagai riwayat, cuma dalam buku kita ni dia bawakan satu riwayat dalam Sunan Abi Dawud. Jadi saya masa menyediakan teks ini saya refer kepada hadis-hadis yang lain, maknanya ada di sana hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan sebagainya, kan. Jadi kalau dari sudut kedudukan tu maknanya hadis sahih lah, dan ini pun sama juga. Cuma ini mungkin ada justifikasi yang tersendiri oleh pihak penulis untuk nak mengemukakan hadis daripada Sunan Abu Daud, bukannya daripada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Mungkin pada sebahagian orang, jadi they not the top priority, kan. Kalau iaitulah itu lebih baik kerana kita maklum bahawa dari sudut syarat-syarat sahih ini yang paling dekat lah kata tak, yang paling pekat, yang paling sahih adalah yang ada ataupun hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim dan seterusnya. Baik. Okey, kita baca. Haddatsana Musaddad bin Musrahid, haddatsana Sufyan an-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub. An Abi Ayyub, inilah dia Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW. Riwayatan qala, dia kata, Iza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulid walakin syawriku au uribu. Baik, jadi dia kata, Nabi katalah, maknanya merujuk kepada sabda Nabi tak, bahawa jika kamu haid itu tembok, kan, haid mabki, tembok ratapan. Hari ni adalah wall Facebook, itu tembok ratapan zaman moden, kan. Jangan kita tak perasan pula. Baik. Jadi iza ataitumul ghaid, apabila kamu mendatangi tempat membuang air, fala tastaqbilul qiblata, jangan kamu menghadap kiblat. Maknanya jangan kamu mengarah kiblat, bi ghaitin wala baulik. Jadi jangan kamu, makna kita ni ada larangan di sini menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya. Kan, tak boleh menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat. Walakin, akan tetapi Nabi kata syawriku, maknanya kalau terjemah kita ni, kalau ada orang terjemah dari sudut literal ini, dia panggil timurkanlah. Kan, orang tak terjemah pun timurkanlah, tak, ataupun waribu, ke arah timur, dan juga menghadaplah kamu ke arah maghrib, ke arah barat, kan, ke arah barat. Baik, faqadimna Syam, maka kata Abu Ayyub Al-Ansari tadi, apabila kami pergi ke Syam, ada riwayat dia di sini ni. Baik, apabila kami qadimna, kami tiba, kami sampai di Syam. Mana mungkin tuan-tuan ingatlah antara lafaz yang digunakan oleh para perawi hadis, qadimna ini merujuk kepada ketibaan Nabi SAW di Madinah. Dalam qadimna Rasulullah, dan bila Nabi sampai di Madinah, Nabi mendapati orang Madinah tadi itu ada dua perayaan. Ingat ada hadis tu, kan? Jadi dua perayaan, dan ringkas cerita Nabi Allah gantikan dua hari perayaan penduduk Madinah tadi itu dengan Aidil Fitri dan Aidul Adha. Baik, balik pada cerita kita, bila kami tiba di Syam, dibina menghadap kiblat. Baik, maka kami buang air dan memiringkan tubuh. Memiringkan tubuh maknanya supaya tak menghadap kiblat lah, kan.
Baik, kan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dia. Baik. Jadi kedudukan kita, kita ni berada di selatan Mekah dan Madinah. Kan? Kalau direct lah, maknanya kita ni menghadap ke utara, tapi tidaklah kita kalau ada sudut kiblatnya kita menghadap ke arah ke mana tuan? Ke timur laut. Lebih kurang lah kan? Begitu. Betul ke? Betul ke? Ke barat daya. Atas Barat laut tu, barat laut. atas kiri barat laut. Atas kiri barat laut. Kalau kanan timur laut. Ni mana timur laut kan? Kalau kita ni, kalau kedudukan Asia tu, that's why dinamakan sebagai Asia Tenggara. Baik, yang bawah kanan. Jadi inilah dia hadis yang saya dapati dalam Sahih Muslim. Misalnya lebih kurang dengan Sahih Bukhari. Baik. Jadi lafaznya wal lafzu lahu, lafaz daripada qala wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qultu li Sufyan bin Uyainah sami'tu Az-Zuhri yadhkuru an Atha bin Yazid Al-Laisi an Abi Ayyub yani Al-Ansari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi lafaz ini sebenarnya lebih jelas lagi, lebih soreh lagi. Itu sebab tuan-tuan, bila kita mengaji hadis dan ulum ni kan, bagi orang awam sendiri pun boleh, tidak ada isu dan tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kena ambil upgrade sikit, maknanya bila jumpa satu hadis kena cari hadis-hadis atau cari dan kumpul hadis-hadis yang semakna dengannya. Hari ni pelbagai lagi lah. Pelbagai lagi yang ada, tidak semestinya dalam website Arabik sahaja. Yang Arabik, English dan apa jua bahasa pun orang awam ni boleh untuk nak mengakses laman tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik yang mungkin. Baik, iza ataitum al-gha'ita, samalah fala tastaqbilul qiblah, ni wala tastadbiru, ini sedikit perbezaan tak? Jadi bila kamu mendatangi tembok, maknanya bila kita kata bila nak kencing, nak berak lah, bahasa mudah kita ni. Jadi fala tastaqbilu qiblah, jangan kamu menghadap ke arah kiblat, wala tastadbiru bi bauling wala ra'iting. Maknanya maksud di sini ialah tadilah nak buang air besar, buang air kecil. Walakin syariqu, panggil, tengoklah ataupun ditulis sini but face towards the east ataupun the west. Jadi palingkanlah, hadapkanlah ke arah timur ataupun barat. Baik, dan kata Abu Ayyub, faqadimna Syam, maka bila kami sampai di Syam, wajadna, maka kami dapati, we found that letters already, maknanya tandah-tandah tu dah ada dah. Kan marahik ni mirhat, jamak daripada mirhat iaitu tandas. Telah pun ada dibina qad bujina min kibalil qiblah. Telah pun dibina menghadap ke kiblat. Jadi bagaimana nak buat? We turn our face. Maka tindakan dianya ialah dah menghadap dah. Kalau letak kita diri pun kita terpaksa menghadap ke arah kiblat, tapi kata Nabi Ayub pula dan Abi Ayyub Al-Ansari ni, cuma dia kata we turn the face. Kanan ataupun ke kiri, merujuk kepada timur ataupun barat tadi. Kemudian wa nastaghfirullah. Dan lepas tu bukannya, ini jangan salah faham tak, mungkin sebagai orang yang terlalu skema pembaris ni, bila dia baca, bila dia faham daripada nah ini, maknanya bila masuk tandah tu kan menghadap ke arah kiblat, kemudian dipalingkan muka ke sebelah kanan ataupun kiri, timur ataupun barat. Wa nastaghfirullah itu merujuk kepada setelah selesainya buang air besar kecil tadi. Kan, tidak berada masa tu kan.
Baik, qala na'am. Lalu bila selepas daripada tu dia pun istighfar. Beristighfar kepada Allah Ta'ala kerana perbuatan membuang air besar ataupun membuang air kecil tadi itu menghadap ke arah kiblat. Lalu Nabi kata na'am. Makna Nabi mengesahkan, mengiyakan, endah lah kalau kita bahasa ini akan perbuatan tadi. Baik. Dan memahami larangan yang ada dalam hadis tadi. Apa kata hadis tadi? Kan, apa kata hadis tadi? Iaitu iza ataitumul wa'ita. Bila salah seorang daripada kamu, dia ada pelbagai riwayat lah, maknanya bila kamu mendatangi ataupun nak buang air besar, air kecil ini, jadi fala tastaqbilul qiblah, jangan kamu menghadap ke arah kiblat. Jadi larangan ini, larangan biasalah kan, mungkin tuan-tuan yang dah mengaji fiqh, usul fiqh ni, dia ada dua lah, sama ada larangan tadi dihukumkan haram ataupun juga makruh. Kan kalau perintah sama ada dihukumkan wajib maupun sunat. Dia tengoklah kepada qarinah yang ada dalam nas tersebut. Baik, dalam isu ini ulama berbeza pandangan, seperti Imam Abu Hanifah kan, Hanafi, dia memahami secara zahir. Zahir maknanya bila Nabi larang, laranglah. Kan? Jadi bila Nabi larang dan larangan itu sudah tentulah, bila zahir maknanya haram. Kan? Kontra sebab itu, kalaulah ada nas yang memerintah, maknanya hukumnya wajib. Dia tidak pergi kepada sunat. Itu kalau yang difahami nas secara zahir. Baik, jadi bagi Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahawa haram menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang air, sama ada bagi tempat terbuka ataupun tertutup. Jadi bagi mazhab Abu Hanifah, orang mazhab Hanafi yang ada di Malaysia ni siapa? Kan, rakan-rakan kita seagama dengan kita, iaitu Bangladesh. Kan, ataupun juga mamak. Biasa mamak ni di mazhab Hanafi juga kan, daripada India maupun orang Pakistan. Dan dia di China mazhab Hanafi, Jepun pun sama, di Eropah Amerika pun sama kan, mereka ni kebanyakannya adalah bermazhab Hanafi. Kan, sama ada yang pure ataupun juga berdasarkan kepada Hanafiyah, iaitu pandangan atau pendapat imam-imam di dalam mazhab Abu Hanifah ini. Dia ada persamaan dan perbezaan. Baik, pandangan ini dikuatkan oleh Abu Thawb. Sawawra Abu Thawb daripada ulama mazhab Syafi'i. Artinya ada juga ulama daripada mazhab Syafi'i yang kita panggil sebagai Syafi'iyah. Kan, ada yang Syafi'iyah ataupun juga Ibnu Al-Arabi daripada Malikiyah, dan juga Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kan, Ibnu Hazm Al-Andalusi yang asal daripada Andalus ini terkenal sebagai pengasas kepada mazhab Zahiri, kan, ataupun juga sebagai pengembang kepada mazhab yang di Zahiri. Jadi mazhab yang berpegang kepada zahir nas, sama ada nas Al-Quran maupun nas hadis Nabi SAW. Jadi sayangnya mazhab ini dah lupus sudah kan. Walaupun ada lah hari ini mungkin sisa-sisa itu hanya segelintir lah kan. Jadi dia tidak lagi sebagai mazhab yang empat lah. Baik, antara ulama semasa yang pilih pandangan ini ialah Imam Al-Mubarakfuri. Ini juga mungkin tuan-tuan pun pernah mengaji. Biasa kalau orang Pakistan, India ni, dia mengaji khatam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan Al-Tirmizi. Saya pun ada kitab ni. Jadi antara kitab yang saya bawa balik ni daripada Mesir dulu. Kan, biasa kalau kami lah budak-budak mengaji di Mesir ni, dibesar oleh abang-abang senior, terutama dalam bidang hadis. Oleh kerana saya ni ambil bidang hadis masa di Azhar dahulu, jadi adalah satu, maknanya yang saya bawa balik Fathul Bari.
Jadi kita letak syarah ni adalah yang 6 ni. Itu zaman bila? 94 saya balik Malaysia. Zaman hari ni mungkin budak-budak tawak balik dah. Pasal apa? Dah zaman online belaka. Yang lebih mudah lagi untuk kita dapatkan kitab dalam bentuk digital maupun website ini, dan lebih banyak cetakan. Kalau dulu dia ada sedikit perbezaan antara dia panggil penerbit, misal kata penerbit Darul Qalam dengan Darul Kutub Ilmiah berdasarkan kepada muhakkik ataupun orang yang menyunting manuskrip tadi. Itu sebab kami juga dinasihatkan cari nama-nama yang besar seperti kalau dalam bidang hadis ni Syekh Abu Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Na'ud misalnya, kan, daripada Syria ke Jordan. Baik. Kemudian Imam Malik bin Anas bin Rahawai, iaitu guru kepada Imam Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, kan, Al-Bukhari, dan juga kebanyakan ulama yang lain melihat larangan hadis tadi itu menghadap dan membelakangi kiblat ketika membuang air hanya di tempat yang terbuka sahaja. Tempat yang terbuka sahaja. Sebab kita tengok dari sudut realiti orang Arab pada masa itu. Tempat terbuka maknanya seperti padang pasir, kan, ataupun sungai dan yang sewaktu dengannya. Jadi kalau buang air itu di tempat yang tertutup sebagaimana tandas hari ini, jadi dia tidak jadi haram, dia akan jadi harus. Maknanya tak berdosa lah, kan, tidak berdosa. Benda ni benda simple je sebenarnya tak. Hari ni tak ada isu lah Bang Karif, kan. Tapi oleh kerana ada dalam hadis Nabi SAW, terutama dalam hadis Sahih rahimahullah ada membuatkan hadis Nabi dalam kitab Al-Wudu bab yang ke 9, bab yang ke 10 dan bab yang ke 11. Bab yang ke 11 ialah bab la tustaqbalul qiblatu bi ra'itin aw baulin illa indal bina'i jidahrin aw nahwihi. Ini yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari meletakkan tajuk, dan tuan-tuan pun kalau mengajilah, maknanya kekuatan Imam Bukhari ini terletak pada tarjuman abwab. Bahasa kita ni ialah dia punya kesimpulan fiqh dia ni ialah dalam peletakan tajuk-tajuk bab. Contoh kata bagi tajuk kitab Al-Wudu, kan, bab la tustaqbalul qiblah, jangan kamu menghadap kiblat bi ra'itin aw baulin. Sama ada buang air besar, air kecil, indal bina bijidarin aw nahwi, kecuali lah ada hadis dalam Bukhari ini lebih kurang samalah, kan, yang menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda iza atta ahadukumul ra'ita fala yastaqbilul qiblah wala yuwalliha zuhrahu syawriqu wa gharibu. Hadis nombor 1144. Jadi bila salah seorang daripada kamu mendatangi ataupun nak buang air tadilah, jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakanginya, maka syawriqu aw gharibu, maknanya tolehlah ke sebelah panggil timur dan barat, ataupun kalau kita ni kanan kiri lah. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal bagi dalil keharusan tersebut pula hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang menceritakan bahawa Nabi SAW di sini Nabi Ayub. Baik. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah membuang air besar dengan menghadap ke arah Syam ataupun Syria dan membelakangi kiblat. Kalau kita tadi saya sebut kita tentang Asia Tenggara, Timur Laut, Timur apa panggil ni? Maknanya kita kena tengok bahawa macam kita duduk Madinah.
bila kita berada di Madinah, Madinah ini berada di utara Mekah. Jadi kiblatnya membelakangi. Kalau kita ni makna ke selatan. Kan kalau kita, bagi kita ni, kiblat kita ni ke utara tak? Contoh kata kita di Malaysia ni, kita ke utara, tapi bila kita berada di Madinah, begitu juga mereka yang berada di Syam, Iraq dan sebagainya, artinya dia ke selatan. Kan? Ke selatan dan bergantung kepada dia punya, kalau kita ini degree lah, kan berapa degree kiblat tadi tu ke menuju ke Mekah. Baik, Imam Ahmad berpendapat bahawa larangan perbezaan. Kalau yang tadi kan bagi beberapa orang imam seperti Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ishaq bin Rahawai dan Imam Bukhari sendiri, okey, maknanya tidak ada isu. Kan? Tidak ada isu kerana mereka maksudkan di tempat yang terbuka. Tapi bagi Imam Ahmad, kan, bagi Imam Ahmad mana sebagai imam kepada mazhab Hambali, berpendapat bahawa larangan tadi juga tetap berlaku di tempat yang tertutup. Jadi bagi orang mazhab Hambali yang ada di Saudi hari ini, dia berbeza pandangan dengan kita. Maknanya bagi dia ni, kalau dari sudut nak buat rumah kan ataupun binaan bangunan sendiri pun, mereka tidak akan menghadap ke arah kiblat dan juga membelakangi kiblat. Sebab apa? Sebab dalam bangunan pun dikira sebagai tempat yang tertutup. Tak, dikira sebagai tempat yang tertutup. Baik. Bukan bahawa Nabi SAW membelakangi kiblat. Dia tidak sebut baginda melakukannya, mana Nabi buang air besar ke air kecil kan tadi tu sambil menghadap kiblat. Kan? Dia tidak sebut. Tapi bila disebutkan membelakangi kiblat, mungkinlah dapat difahami bahawa kontra 180 darjah. Di situ saja yang antara kesimpulan lah. Kan antara kesimpulannya begitu. Baik. Jadi okey, penulis berpandangan bahawa pandangan mazhab Syafi'i, mazhab kita ni lebih praktikal untuk diamalkan. Kan? Sebab apa? Mazhab pandangan ini menerima dan amalkan semua hadis sahih yang berkaitan dengan isu ini. Selain itu, pandangan ini juga beri kemudahan terutama kepada kebanyakan orang yang beli rumah tanpa ada kebebasan untuk menentukan reka bentuk dan kedudukan tandas. Berpegang kepada mazhab Maliki. Sama juga tadi. Kan di mazhab Maliki pun sama, mazhab Syafi'i sama, cuma mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi dia kata haram. Adapun mazhab Hambali juga haram. Kan? Juga haram menghadap kiblat. Kan? Jadi ini adalah pandangan. So kalau kita pergilah ke mana-mana tempat yang praktik mazhab tadi yang saya sebutkan dah. Kalau pergi ke Jepun, kan, tapi oleh kerana beza dia antara minoriti dan majoriti. Kalau tempat minoriti lainlah, kalau tempat majoriti ke kawasan Libya misalnya, ke kawasan Morocco yang baru ditimpa gempa bumi baru ni. Saya tanya seorang ustaz tengah hari tadi, kan lepas solat Jumaat, sahabat saya ni dia lulusan Morocco. Jadi tanyalah tempat Marrakesh, dia kata betul sebab sebelum ni. Jadi dia kata ada beberapa tempat di Morocco masa dia belajar dulu pun ada gempa bumi dan bangunan pun runtuh. Kawasan Marrakesh dan sebagainya. Saya pun juga samalah tuan-tuan. Maknanya di Mesir pun ada. Di Mesir pun pernah tahun 1992 masa belajar dulu pun berlaku gempa bumi. Jadi 2 kali tahun tu. Gempa yang pertama yang meruntuhkan beberapa bangunan di Heliopolis ataupun orang panggil Roxy. Dan berlaku juga gegaran tempat asrama kami lah, asrama Melayu Abbasiyah. Hari ni budak-budak panggil apa lah. Jadi dan bangunan yang 13 tingkat itu saya duduk masa tu, saya duduk naik dalam pejabat.
untuk makluman lah, persatuan kami ni, PAMRAM ni, persatuan Persatuan Melayu Republik Arab Mesir, PMRM ini, Majikan Mesir, dan berdaftar secara rasmi lah, mana kita lebih bebas dan mempunyai kuasa yang diberikan oleh pihak kerajaan Mesir. Jadi ada pejabat. Masa itulah kan tak ada dah, dan persatuan tadi rasanya dah di haram ke apa, wallahualam, ataupun di macam mana tak tahulah. Baik, jadi masa tu saya duduk kat luar. Jabat yang milik presidennya dalam dan yang keluar ni adalah ruang kerja. Rasa macam orang tarik kapet. Kan dalam sekitar pukul 2, pukul 3 petang. Rasa macam orang tarik kapet. Saya pun toleh ke belakang. Tengok, biar betul. Sebab apa? Takut-takut. Kan bahasa kita ni, orang kata panggil ngosek. Takut-takut berhantu. Tak. Takut berhantu. Kan sebenarnya tak ada apa sebab apa? Sebab saya selalu buat kerja kadang sampai pukul 12 pakai sampai pukul 1 malam pun tak ada masalah. Jadi tak masalah siapa tarik ni. Lalu saya pun tengok kat luar. Tengok tingkat. Lepas tu barulah bunyi budak-budak penghuni, pelajar-pelajar Melayu kita ni bising. Semua. Kan, jadi ada yang turun dengan tualak, dia tak baju turun dengan tualak, masa tu mesti panah. Itulah antara gambaran simple yang dapat saya lihat sendiri dengan mata kepala. Kalau kita baca dalam surah-surah atau ayat-ayat dia paparkan tentang zilzal ni, keadaan manusia di padang mahsyar, kan, apatah lagi yang simple diri pun, budak-budak kita pun dalam keadaan yang kelam kabut, yang mana ada yang tak berbaju, kan, setakat tuala tu okey lah, kan, sebab musim panas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu ringkas cerita lah. Jadi binaan di Mesir di Maghribi ni pun lebih kurang sama, dia tidak piling proper macam kita. Dan juga satu lagi ialah kalau kita ni nak buat satu tiang, okey, berapa simen, besi dan sebagainya, cukup dia punya ramuan dia, kan. Kalau di Mesir dia memang tak cukup. Kalau itu binaan. Jadi justru kalau ada zilzal ataupun gempa bumi ni, ada bangunan yang runtuh ataupun yang tidak selamat, maka itulah kerana struktur bangunan memang tidak begitu kuat. Maka dalam konteks yang tadi, bangunan asrama Melayu juga didapati ada sedikit keretakan dan terpaksa dikosongkan. Baik. Kembali kepada slide kita. Okey. Kemudian walau bagaimanapun, kata penulis ini, rumah yang si bertanya tadi itu nak buat rumah sendiri dan ada kebebasan untuk menentukan reka bentuk rumah, maka sebaik-baiknya dicadangkan mengambil pandangan yang lebih selamat, iaitu elakkanlah sebab kita ada kebebasan untuk kita panggil reka bentuk tanah ni, supaya tanah yang kita kan, jadi kita dapat memenuhi keperluan masyarakat kita, kan. Jadi benda ni sebenarnya pun tidak ada isu lah. Kalau kita betul-betul nak kita rasa kesempurnaan ataupun lebih sempurna, maka itulah dia. Hindari daripada buat tanah yang menghadap kiblat ataupun juga yang membelakangi kiblat. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Baik. Tentang kedudukan rumah, kita pun tengoklah hari ni nature kita ni, tuan-tuan, tak? Okey, secara konseptual boleh. Saya pernah berfikir juga sedikit masa dululah, kan. Mengapa rumah kita ni, boleh tak kita nak buat rumah ni ibarat kata macam street saja, macam kotak-kotak, artinya untuk memudahkan kita supaya rumah yang kita buat hari ni, terutama dalam konteks rumah yang kita panggil teres, mudah hari ni tak. Lot kediaman ini daripada awal lagi ditentukan supaya lot tadi itu menghadap ke arah. Kita dah tahu strict, kan, sama ada menghadap pintu ke apa ke, tidak kedudukan yang menyerong. Rupa-rupanya tak boleh.
Kan rupa-rupanya tidak semudah yang diteorikan kerana pihak pemaju umpamanya ada yang sewaktu dengannya, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman, artinya dengan faktor tanah ni, tinggi rendah tanah kan, memang tidak boleh, kecuali yang kawasan tanah apa yang rata kan, yang bukan kawasan berbukit, kawasan lemah, mungkin boleh lah. Tapi bila suasana kawasan berbukit, maka dia akan agak sukar untuk nak realise teori ataupun juga pandangan awal tadi. Kalau begitu mudah, bermakna bila kita masuk, kita beli rumah, kita masuk saja rumah, kita dah tahu dah bahawa kiblat menghadap ke sini. Tak boleh macam tu. Kan? Kerana kita tengoklah dari sudut susun atau rumah kita ada yang kita kata begini tak tuan-tuan. Maknanya ada yang melintang kan. Ada yang melintang begini, ada yang menegak begini tak. Tempat kita duduklah. Kecuali mungkin kawasan kampung, dia lain. Kan? Jadi kalau rumah yang kawasan taman-taman perumahan, memang yang melintang jalan pun ada, yang menegak apa begini pun ada. Dan apatah lagi yang rumah menghadap tasik ataupun dan sebagainya. Jadi pelbagai keadaan susun reka bentuk struktur perumahan kita pada hari ini. Jadi kembali kepada isu ni, maka kita boleh elakkanlah ataupun keluar daripada khilaf. Itu kalau boleh. Begitu juga satu lagi isu yang kecil lah, kan, yang 9 ini, tentang kedudukan bilik tidur. Kan, perhati tak tandas rumah kita. Sebaiknya kan? Boleh ke? Kita yang rumah tarikh ni contohlah nak. Rumah yang kita beli, rumah dah siap. Kan? Kita dengan rumah sebelah, kiri kanan. Ini sekadar contohlah. Maknanya kalau kita kata tadi bahawa katil diletakkan dalam posisi menghadap kiblat dan kaki arah bertentangan. Kan, kaki arah bertentangan. Dalam rumah kita ni ada 3 bilik. Adakah boleh semua katil diletakkan sebegitu? Kan? Jadi sebaik-baiknya begitulah, hindari daripada letakkan katil di mana kaki menghadap kiblat ketika kita tidur sebagai tanda hormat. Benda kalau tak dapat, tak ada masalah kan, tidak ada masalah. Tapi yang sebaik-baiknya kita cuba supaya bila mana kita tidur itu kita tidur mengiring ke sebelah kanan, sebagaimana cara tidur Nabi SAW, dan sudah tentulah tubuh kita kan, contoh kata macam ni, ini kepala kan, ini kepala, jadi menghadap ke arah kiblat kan. Jadi bermakna sebelah kanan. Itu sebaik-baiknya. Kalau tak boleh, apakan daya. Artinya kita ada usaha kan, walaupun mungkin kiblat rumah kita dengan katil ni tali ke tak kan. Itulah yang agak yang berbeza lah kan antara tempat. Jadi kedudukan tandas ataupun bilik air juga seelak sebaik-baiknya elakkanlah untuk kita bina menghadap kiblat. Yang sama ada membelakanginya kan dan sebagainya lah. Jadi benda ni juga sebenarnya tidak ada isu lah, bukanlah suatu benda yang berdosa. Kalau tandas yang dah ada tu, yang bila kita beli, yang kita masuk rumah tadi maupun rumah yang kita sewa pun, artinya rumah yang telah siap. Jadi dah memang satu lagi apa? Kalau bak dapur ni tak ada masalah. Dan hari ni orang dah faham dah. Mungkin dia akan buat satu tirai ke apa ke untuk nak mengelakkan inilah terutama muslimat ni kan, yang kadang-kadang mungkin bila muslimin berada di ruang tamu kan, dan sudah aurat ni belum lagi ready ke dan lain-lain lah. Baik. Okey, pergi kepada yang kedua lah.
Bagaimana pula dengan tandah duduk? Baik. Sebelum kita masuk cerita yang ini, kalau kita reverse kembali kepada hadis yang disebutkan tadi, makna kalau kita ambillah hadis-hadis yang ada, terutama hadis dalam Sahih Bukhari, misalnya kata Bukhari ini, kalau di kawasan lapang tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi dalam hadis Nabi, syariku ataupun awaribu, pusinglah menghadap ke arah timur maupun barat. Artinya poin di situ ialah jangan hadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Dia kata begitu kenapa? Sebab Nabi berada di Madinah. Kan? Nabi berada di Madinah dan kiblatnya berada di mana? Utara ke selatan. Kalau di Madinah kiblatnya adalah ke utara. Kan kalau berada Baitul Maqdis, maknanya kiblatnya Mekah ni ke selatan. Beza tak? Jadi kedua arahnya adalah tidak sama. Jadi begitulah. Kalau kita berada di mana sahaja dalam konteks kita di Malaysia, kita tidak boleh memahami nas tadi itu ataupun kata-kata itu secara literal. Sebab apa? Nabi kata syariku awaribu. Kan? Toleh kanan ataupun ke timur ataupun ke barat. Tapi kena tengok realitas di Madinah. Kan konteks Nabi berada di Madinah. Justru kalau dalam perbahasan hadis dan ulum, maknanya kita antara yang perlu kita ketahui ialah bagaimana nak memahami suatu nas itu perlu melihat kepada teks dan juga konteks, bukan hanya sekadar teks semata. Kan? Baik, kemudian satu laginya ialah yang ini. Kan, bagaimana pula dengan tanah duduk? Saya pernah terbaca satu artikel yang mengatakan bahawa penggunaan tanah duduk menyalahi sunnah Nabi kerana Nabi buang air secara mencangkul. Betul ke? Betulkah begitu? Kan, saya pun dengar juga. Kan orang duk kata yang sunnahnya ialah duduk mencangkul. Tengok betul ke? Okey. Kita perhati tengok. Kan? Kita perhati hadis-hadis Nabi SAW ini tuan-tuan, cerita tentang cara Nabi buang air. Kan cara Nabi buang air, dan kita akan dapati bahawa semuanya secara bertinggung ataupun mencangkung lah. Kan, secara bertinggung ataupun secara mencangkung. Baik. Antaranya ialah ucapan Ibn Omar. Ucapan Ibn Omar radhiyallahu anhuma, dia kata, aku pernah panjat atas rumah kami. Mana ada hadis dalam Bukhari ni. Jadi laqad irtaqaitu yauman ala zuhri baitin lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini. Kan, jadi kata Ibn Omar ni, satu hari ialah dia nak tahu tak bagaimana cara maknanya Nabi buang air ni. Kan? Jadi aku melihat Allah berada di atas dua batu bata sedang mengqada hajat sambil menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni antara Madinah, maknanya menghadap ke barat laut Madinah tak? Daripada Madinah ni Baitul Maqdis berada di kedudukan barat laut di Madinah. Okay. Jadi kata Ibn Omar tadi, faqala Abdullah bin Omar, laqad iltaqaitu yauman ala zuhri baitil lana faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labitaini, dua bata ni mustaqbilan Baitul Maqdis, yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, lihajatihi, bagi mengqada menunaikan hajatnya. Faqala, maka dia kata, fala'allaka minallazina yusalluna ala awraqihim, faqultu la adri wallah, qala Malik, yani allazi yusalli wala yartafi'u al-ardi yasjudu wa huwa
la fikum bil ardi. Maksud di sini saya tak okey, ada di sini tuan-tuan. Di sini. Ini hadis yang saya bacakan tadi. Faqala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallah. Kata Malik yakni bla bla bla. Baik, jadi di sini ialah balik pada cerita kita ni, iaitu duduk cara mencangkung ataupun orang Kelantan panggil bertinggung, kan? Jadi apakah kedudukan itu sunnah? Macam mana? Baik, namun cara yang dilakukan oleh Nabi SAW ini dalam ilmu usul fiqh termasuk dalam kategori perbuatan jibliyah. Jibliyah ini ialah perbuatan adab. Ini yang kadang-kadang kita kena faham, macam juga kupiah, macam juga jubah. Kan jubah adalah pakaian jibliyah. Kan itu ada orang Arab. Oleh kerana Nabi orang Arab, dia pakai jubah. Kan? Pakai jubah lalu apa terutama kita lah, masyarakat kita, masyarakat Melayu ni menganggap dan mengangkat jubah itu sebagai pakaian agama. Sedangkan jubah itu adalah pakaian budaya yang dianggap sebagai jibliyah. Kan? Sebagai jibliyah. Samalah bila saya sampai di Mesir, kita tengok orang Arab kan, pakai jubah di jubah Mesir ni, kalau masa sejuk dia tak di lengan besar. Macam apa panggil baduk ke yang alis sihir ni lah. Kan? Jubah yang kainnya tebal dan jubah yang besar lah lengannya. Jadi musim panas lain. Kan? Musim panas lain. Jadi semua pergi ke stadium kan, orang pakai jubah. Ni terutamalah kalau bandingkan dengan di Saudi, pemakaian jubah dalam kalangan orang Saudi ni lebih merata meluas compare dengan berbanding dengan pemakaian jubah dalam kalangan Arab di Mesir. Sebab Arab di Mesir ni dah moden, jubah. Kalau saya duduk di Cairo ni pun memanglah orang yang kampung dia pakai jubah lagi, tapi kalau orang yang apa macam kita lah tak kan, yang dah terbiasa dengan suasana kerja bandar dan sebagainya, mereka akan pakai pakaian biasalah, seluar dengan baju. Malah pensyarah di Al-Azhar pun sendiri ada yang pakai coat necktie dengan coat dan necktie, dan juga ada yang pakai jubah. Dia bergantung. Jadi bila situ tengok yang apa panggil maha guru hebat pun hari Jumaat pun dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai kopiah, tapi dia pakai coat dan necktie untuk beri khutbah. Tengok situ, daripada situ. Jadi daripada situlah fahamlah kami bahawa jubah itu sebenarnya adalah pakaian budaya. Cuma diangkat menjadi pakaian agama, terutama dalam kalangan masyarakat kita. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke tanah Arab, kan saya artinya perbuatan ini dilakukan atas kapasiti Nabi SAW sebagai manusia biasa untuk menjelaskan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut majoriti ahli usul ataupun ulama usul, perbuatan ini menunjukkan hukumnya harus. Harus apa dia? Cara duduk bertinggung, bercangkung tadi itu adalah harus, bukannya sebagai suatu sunnah Nabi SAW. Walaupun mungkin kita tengoklah dari sudut sains. Kan, kalau dari sudut sains, apakah ada kan kajian yang menunjukkan bahawa cara buang air kecil ataupun besar, duduk bercangkung bertinggung dengan duduk atas mangkuk tanah itu ada perbezaan dan memberi kesan kepada keadaan fizikal ataupun tubuh badan manusia. Kalau sains dapat membuktikan, mungkinlah maknanya ada kebenaran. Kan? Baik, ia tidak boleh digunakan sebagai dalil sunnah apa dia? Duduk mencangkung. Kan, apatah lagi wajib. Melainkan ada hadis yang menyebutkan secara khusus ataupun spesifik bahawa Nabi menyebutkan begini. Sama juga saya pernah sebutkan pada beberapa sahabat lah, imam-imam
di surah pun cerita bab, ialah kita ni bila masuk tandah ni kan, saya dengar dia ialah kita membesar dengan suasana sebegini. Sahabat-sahabat masa rumah sewa duduk di Mesir pun yang kencing tak berapa lawas. Tak berdehem dah. Kan? Jadi bila saya cari tengok, saya sebutkan kepada seorang imam ni, kan, imam surah. Saya kata berdehem ni bukan sunnah Nabi. Oh, dia tak boleh terima. Dia kata mana boleh? Kan? Dia kata begini, Haji, bila kita kata benda ni sunnah Nabi ni mesti ada dalil usul yang menunjukkan Nabi menyuruh. Tidak ada. Kan? Tidak ada. Jadi bila tidak ada, tak ada lah. Mana tidak ada qarinah. Kan? Menyuruh perbuatan tersebut ataupun melarang cara yang lain. Jika ada sokongan dalil seperti ini, maka hukumnya, maka dalam konteks duduk bercangkung ataupun yang berdehem untuk kencing supaya tu tarik air kencing tu supaya keluar, kan, adalah sunat hukumnya. Jadi perlukan kepada nas yang menyebutkan secara spesifik. Kalau tidak, dia akan kekal hukumnya adalah harus. Situ saja maka hukumnya adalah harus, kan. Baik. Kemudian ada perbahasan detail. Ada perbahasan detail ni satu kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Af'al Rasul wa Dalalatuha 'alal Ahkami Syar'iyyah. Dalil dia terhadap hukum syarak. Jadi buku ni boleh. Buku ni boleh dijadikan sebagai panduan lah nak tahu yang mana satu lebih baik. Jadi kita boleh. Mungkin terjemahan dah ada lah kot. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Adapun kalau membuang air ni, kalau yang tadilah dia isu yang berkaitan dalam yang kita bincangkan ini ialah kalau kencing berdiri ni ada mudarat tak? Kan? Ada mudarat kan? Baik. Ada pembuang air besar, air kecil ni dalam posisi mencangkung. Dan kalau ikutkan dalam yang ini ada sains ni, pada tahun 1596 Sir John Harrington perkenalkan alat bagi memudahkan proses defekasi supaya nampak canggih. Dan kalau tuan-tuan pun tengoklah bagaimana di Eropah pada abad pertengahan yang duduk atas ni bangunan ni kan, bila nak buang air besar kan dia buang dan ada najis turun ke bawah. Jadi kalau dari sudut yang orang barat buat, macam yang kita duk buat ada kat rumah kita hari ni lah, kan, penggunaan berapa meter air kan dalam apa dia panggil, takung ke apa benda tu. Jadi tandah moden mula digunakan oleh orang awam pada abad ke-19 kan. Jadi begitu juga dia panggil satu lagi ialah di Turki ada. Di Mesir saya tak pastilah ada juga rasanya. Rumah dia panggil apa? Tempat mandi awam. Tempat mandi awam. Apa fungsi tempat mandi awam ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ke Turki banyak tempat. Dan hari ni pun masih lagi beroperasi. Kan? Sebahagian lah. Jadi bayangkan kita berada di negara yang dua musim, terutama musim sejuk. Jadi penduduk dia tak ada heater kat rumah. Maka di situlah pihak kerajaan kan menyediakan heater ataupun air suam, air panah lah bagi kemudahan masyarakat pengguna pada masa itu. Itu dia punya
sebab, kan? Baik. Sebagai kesimpulan, Islam berikan kebebasan kepada kita sama ada cara nak buang air ni, kan, sama ada air besar, air kecil, sama ada kita nak duduk atas mangkuk tandas ataupun sambil bertinggung, dan kedua-duanya adalah haram. Jadi tidak kan, dan apa nama, duduk ataupun buang air besar, air kecil ni dengan duduk atas mangkuk tandas itu adalah bukan sunnah Nabi, kan. Jadi bagaimana kita katakan bahawa kalau dia sunnah mesti ada yang secara spesifiknya begitu, kan. Kalau tidak maka dikekallah keadaan yang seadanya. Baik. Jadi saya kira sekadar itulah perbincangan kita pada malam ini. Barangkali ada satu dua yang apa nama boleh ditambah lah kot. Okay, kita stop sharing. Ada tambahan ke, ada soalan ke apa ke? Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepastian saja, kalau kita dalam konteks Malaysia ni, yang dimaksudkan menghadap tu adakah bermakna dia sejajar dengan kiblat yang kita solat tu? Dengar. Kalau kita dalam konteks Malaysia kita ni, yang Okay. dimaksudkan dengan membelakangi atau menghadap tu, adakah dia maksud sama dengan arah yang kita solat tu? Kalau kita di rumah lah, sama dengan arah. Sama lah, maknanya menghadap sebab kita solat di rumah lah. Contoh kata kita solat kiblat kat rumah kita ni menghadap ke arah pintu lah, contoh, kan? Clear tak? Ya, Kiblat. ya betul. Kiblat rumah kita menghadap ke arah pintu. Bermakna tandas rumah kita pun, kan, tak boleh nak menghadap sama ada arah kiblat ataupun membelakangi. Dia tandas tu kalau straight, contohlah kalau kita letak gini lah, kata okey, inilah kata rumah kita, ini pintu. Jadi tandasnya duduk sini tepi ni, tandas duduk tepi ni, ini depan ataupun ini belakang. Sebab dia sama je, tak? Mana kena pusing, kan? Ya, Jelas ya. tak? Jelas. Kan? Benda macam ni. Jadi benda ini dah orang kata dah siap dah, kecuali bila kita alter, kita renovate, kita upgrade, mungkin kita boleh adjust lah mangkuk tadi tu yang menghadap kiblat ni, kita tune, kan, ada ke kanan ataupun ke kiri, kan, ke arah kesempurnaan. Sekiranya tak boleh ni pelbagai faktor dengan keluasan bilik air dan macam-macam lah, kan. Dan sekiranya tak boleh, maknanya balik kepada keadaan asal, kan, sama ada kita buang air besar, air kecil menghadap ke arah kiblat ataupun juga membelakangi, kan. Dan kebiasaan, ni dari sudut kebiasaan. Bila rumah kita yang tadi ni, sebagai contoh sekali lagi, ini kita duduk, maknanya ini kepala. Jadi kita menghadap ke arah kiblat. Dan jarang sangat kalau kita pusing pun sama juga, dia tetap sama ada menghadap ataupun nantinya adalah di kanan ataupun dia panggil menghadap ke dinding jidat lah, kanan dan kiri. Namun balik semula kepada yang tadi itu, sebenarnya tidak ada isu lah, kan, terutama dalam tempat yang tertutup. Maknanya dihukumkan sebagai harus. Tapi kalau nak kepada kesempurnaan, maka kita ajahlah supaya tandas kita ni kalau boleh, kan, ini kalau boleh, supaya tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Wallahu a'lam. Kalau cari dalam sains lah, saya ada tengok di sini ni, makna dia kata perbezaan postur ketika buang air besar ni, kan, perbincangan yang ada pelbagai pendapat dalam kalangan akademia. Jadi dia tunjuklah contoh. Orang yang
buang air besar duduk atas mangkuk, dan yang kedua ialah nature posture kan. Jadi yang duduk bertinggung. Kedudukannya ada sedikit perbezaan lah. Ada sedikit perbezaan antara yang tandas duduk dengan tandas cangkung. Jadi dia kata ketika kita sedang cangkung ataupun duduk untuk buang air ni, otot pubo rectalis ini akan mengendut, seterusnya meluaskan sudut anak rectal. Apa benda ni, istilah ni. Jadi mana itu dia. Cuma ini perbezaan pandangan lah kan. Dan terpulang kepada masing-masing. Saya tak pastilah kalau generasi hari ini, mungkin kalau generasi lama mereka lebih prefer kepada tandas cangkung, dan generasi baru hari ini lebih prefer kepada tandas duduk. Namun terpulanglah kepada masing-masing pengguna yang lebih selesa dah. Wallahualam. Siapa di sini yang ada pengalaman tandas tepi sungai ni? Ada ke? Zaman dulu Ustaz ada lah. Yalah, saya ingat masa kecil-kecil dululah, sebelum tahun 77, daripada saya lahir sampailah awal 70 tahun 1977, saya duduk di Tumpat. Jadi duduk di kampung dalam Tumpat. Rumah kami ni sebelah sini, depan ni rumah tok, sebelah kanan rumah tok saudara, sebelah kiri rumah ayah. Jadi rumah dalam satu pagar lah. Jadi dah ada apa orang kata panggil telaga. Dan dah tentu kami dah ada air baik. Ni apa panggil? Dia pakai pump. Dia pakai bukan macam pump model ni. Orang kata panggil pump dah kan, di telaga dah. Kan? Belum ada pilih. Zaman tu belum ada paip air. Jadi rumah yang kami ni dah ada pump untuk dipump dalam rumah. So kat luar ni ada satu, di tengah-tengah tanah antara tiga bawah rumah ni ada pilih. Orang kata panggil telaga. Jadi untuk apa jua aktiviti bolehlah dia buat di sini, sebab lagi pun kawasan kami ni bila masuk dalam rumah ni dia ada pagar, maknanya daripada luar orang tak nampak. Dia macam tu. Jadi kalau masuk nampaklah. Dan kawasan yang tu pula pun dikelilingi oleh zinc. Ialah aurat lah kan, sesuai dengan pemikiran dan kesedaran beragama pada masa tu. Jadi saya teringat bahawa masa budak-budak dulu pun rupanya jalan dalam 3-4 minit je, rupanya di sebelah sana tu ada sungai. Jadi pernah jugalah saya ni pergi buang air lah. Tanah itu, masa tu tanah atas sungai. Pengalaman. Kalau kan mungkin 80-an dah tak ada lah. Tanah atas macam siapa yang Razi kata orang lama-lama mungkin yang 5 siri ke atas tu kan, sempatlah merasa dah sekadar selingan lah. Dermakan ikan dengan kura-kura Ustaz. Begitulah. Kadang-kadang tengok. Makan ikan. Jadi makan ikan. Lepas tu bila dah selesai tu, turun basuh situ juga. Lepas tu mandi pun sebelah tu juga. Tidaklah kata dekat lah, tapi benda tidak ada masalah sebab air dia mengalir. Kan? Air laju. Air mengalir. Cuma mungkin kita rasa tak salah tak. Jadi orang tua buat dulu pun sebab praktikal, kerana air mengalir. Bukannya air tidak mengalir. Wallahualam. Itu sedikit pengalaman lah. Ada tambahan ke soalan ke? Nak respon ataupun nak bagi pandangan tandas cangkung ni yang lebih baik ke kan? Ada dulu Ustaz ada tahulah orang cakap-cakap ya. Dia kata air yang mercik tu jadi najis ke tak najis kalau dekat lah. Air yang mercik dalam tandas tu ke?
Dok, air dalam sungai. Dalam talai, contoh talai air lah dia dekat sikit. Bukankah Lepas air tu dia, ialah pasal dia dah masih sifat air mutlak ha. kan. Wallahu a'lam lah. Ya, ya. Saya ni pun tak tahu, tak reti juga. Tapi bagi saya kan nak mercik ni, contoh kalau kita basuh direct lah, basuh berok lah kata tak menggunakan paip air dalam bilik pun, apakah ada air yang terpercik kena punggung? Tu comparison lah dengan yang tuan sebutkan tadi pun sama juga. Jadi benda ni air tadi, dia, kalau air sungai tadi tu pun dia dah masuk dalam kategori air mutlak. Air mutlak. Tak. Cuma mungkin Dia kata kesan daripada najis jatuh tu terpercik. Dia kata mungkin tercampur dengan najis ni. Tersentuh najis ni. Tercampur mana kena air ni ke? Kena? Tak kena. Daripada macam jatuh kan. Air bawah tu naik lah. Yalah, kalau jatuh contoh gini lah, kita sebut lah mungkin punggung lah kata tak. Kalau kena punggung lah contoh lah kan. Kan bahasa lucah tak. Bila kita belajar pekah ni, tanah Islam ni bukan benda lucah kan. Jadi kena punggung tak ada masalah kan. Dan biasa dia pun kita orang yang mengaji ni, kita akan mengambil sikap yang lebih berhati-hati bila kita selesai basuh berok lah straightforward ni. Kita akan basuh punggung sekali. Pak kita nak kabur, lah ada sisa pastilah kalau orang lain, bukan hanya sekadar kalau saya orang Cina ke contohlah, dia ambil tisu hanya lesek tempat dubur itu sahaja. Tapi bagi kita, memanglah kita basuh bahagian dubur kan, yang mengeluarkan najis tadi, tapi sebagai langkah ihtiyati kita akan basuh juga kawasan punggung kita kan, kerana dibimbangi kalau ada percikan air ke kawasan punggung tadi. Betul tak? Ini langkah yang lebih hati-hati. Maknanya kita buat atas dasar ilmu. Kan? Kita buat atas dasar ilmu. Tapi kalau orang tak buat, dia kata, oh dia betul-betul confident 200% tak apalah, up to you lah. Kan? Tapi saya mengambil sikap lebih berhati-hati kalau ada percikan air yang kena pada punggung, maka saya pun basuh. Sebab benda tak nampak. Wallahu'alam. Terpulang kepada masing ikut keyakinan ilmu dan keyakinan masing-masing. So ada lagi pada yang cara yang rasmi tadi, yang secara santai-santai mengaji ni pun dia tak boleh nak serius. Tak juga. Ada lagi ke tuan-tuan sekalian? Kalau tidak ada, saya nak berhenti di sini je lah. Satu perkara nak tanya lah tentang hari Rabu terakhir bulan Safar yang baru ni ada isu ni. Ada berlaku ke tempat tuan-tuan? Ataupun memang tak ada apa dah? Tahu kan? Tahu. Tak ada apa-apa Ustaz, biasa. Normal life. Tak ada apa pun Ustaz. Tak ada apa pun. Yalah, mungkin kita tidak terasa kita tidak berada di lingkungan tadi. Kan? Kita tidak berada di lingkungan tadi. Kasar kata kesan. Bila kita nak buat satu benda, contoh saya sendiri pun, dulu-dululah. Saya ingat bila saya nak ambil kereta baru yang saya beli tahun 2003 dulu. Seorang ni dia kata, pasal janji nak ambil air Rabu. Dia kata tak boleh ambil air Rabu ni. Pasal apa? Sial. Orang Kelantan panggil majal. Saya kata hari dalam Islam tidak ada istilah sial atau majal. Sial ada kot kerana tak nak ikut perintah Tuhan. Hari, masa, tempat tak ada. Kan? Jadi cerita hari Rabu terakhir ni pun juga pun samalah. Kan? Dia ada. Sebenarnya yang baru ni lah patutlah daripada banyak hari dah. Untuk cerita 13 September apa ke benda. Rupa-rupanya dia sebagai jatuh pada Rabu terakhir yang dipercayai oleh masyarakat Arab zaman jahiliah dulu lagi
masuklah juga kepada sebahagian daripada mereka di Nusantara ni pun yang percaya bahawa berlaku pada hari Rabu terakhir kan. Rujuk kita lama Ustaz. Bintang 12 kau apa kita tu. Apa dia? Dulu ada dia ada asal. Dia adalah ada disebutkan dalam kitab Jawi. Cuma bila kita cari-cari tak ada pun. Rupanya benda tu ada dalam kitab, malah disandarkan kepada Ibn Abbas kalau tak silap saya. Ada, tapi bila kita cari kita usur kan mana sumber-sumber tak lekat. Kan orang dulu dia berpegang kepada apa yang ada dalam kitab ataupun dipanggil apa, AADK, bukan anti dadah. AADK asal ada dalam kitab. Hari ni alhamdulillah masyarakat kita mula faham sikit demi sedikit. Kita nak bagi masyarakat faham je lah, sikit-sikit tak apalah kan. Kurang-kurangnya mereka ada kefahaman sahih, terutama dalam perkara akidah dan ibadah. Pelan-pelan lah. Nak bertukar secara drastik tak boleh. Bagaimana kita tengok tuan-tuan Islamisasi di Malaysia tahun 60-an, geng-geng pergi mengaji di Mesir, dia pun yang perempuan yang muslimat ni tak pakai tudung penuh, pakai skah je. Walau ada mengaji syariah dah. Masuk tahun 70-an itulah dah era bermulanya era Islamisasi. Adanya gerakan-gerakan seperti ABIM dan sebagainya zaman tu kan. Barulah ada kesedaran. Benda ni maknanya dalam konteks negara ni baru lagi. Kalau tahun 70, hari ni tahun 2020 contoh. Baru 50 tahun, lebih kurang lah. Bermakna masih lagi baru berbanding dengan amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita ni ratusan tahun. Kita nak buang, nak neutralize. Oh, tidak semudah itu. Dalam masa 80-an tu, dalam 80-an tu ada cikgu tak pakai tudung. Saya tanya, apa cikgu tak pakai tudung? Siap kena marah Ustaz. Tak betul lah zaman tu. Kan? Kita hari ni pun sama lah. Yang penting kita usaha. Yang penting kita usaha, kita bagi tahu begini-begini. Kan? Mudah-mudahan lah. Kan? Sebab ni, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'. Antaranya kita pegang situ. Nabi dia meminta sangat-sangat kepada Allah Ta'ala supaya beri hidayah kepada Abu Talib. Tapi Allah jawab tak. Kan orang yang kamu suka, kamu sayang pun la tahdi. Ya innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang paling kamu kasihi. Kan? Allah lah yang bagi hidayah. Maknanya kerja kita usaha je. Buat mudah-mudahan. Mungkin kalau tidak tahun ni, tahun depan 10 tahun lagi dia akan terima apa yang kita sebutkan. Kan? Kalau kita panjang umur, kita sempat tengok. Kalau tak, okey. Kan? Tak adalah yang berfikir. Itu jentiklah sikit. Yang sebab kesedaran bukan milik kita, hidayah adalah milik Allah Ta'ala. Usaha kita kena sentiasa buat. Wallahu'alam. Jadi saya kira sekadar itulah. Mudah-mudahan. Terbaru Ustaz. Ustaz. Ya? Baru ni saya tegur bak tahlil ni lah, tahlil arwah ni. Saya tegur lah sikit, kata saya nak nasihat macam mana lagi nak buat semua ni benda ni. Lah dia kata awak pandai, saya pandai. Dia macam itulah. Tak apalah macam mana. Kita bagi tahu je. Kita nak kata apa? Dia terikat dengan anak beranak Ustaz. Dia kata anak beranak paksa buat begitulah. Dia memang macam tu. Tak apalah. Bagi pencerahan. Kan? Kepada tanggungjawab kita. Betul tak? Kita tak boleh nak paksa. Ya. Macam juga yang viral kemarin ke. Cerita bab
orang tanyalah letakkan, mungkin pada sebahagian orang dia letakkan bunga-bunga ni dalam tandah kan. Seorang tu pula kata tak boleh. Sebab apa? Sebab kan dia kata pokok semua benda ni bertasbih kepada Allah Ta'ala. Betul lah, tapi kena ingat bahawa yang ada taklifnya adalah manusia sahaja kan. Jadi yang ada taklif untuk nak buat ibadah termasuklah zikir ni adalah manusia je. Bukan manusia, memang Allah sebutkan yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya siapa benda yang ada antara langit dan bumi, artinya tidak ditaklifkan kan. Kita saja yang, kita dan jin lah yang ditaklifkan. Duduk cerita kalau tak boleh letak pokok bunga dalam tandah, pasal pokok bunga tu berzikir. Kalau berzikir dalam tandah ni bukankah dilarang dalam agama? Kamu tidak faham konsep kan. Ada yang viral baru ni. Jadi itulah sebahagian daripada kerana masyarakat. Kita tak apalah, pelan-pelan lah kan. Jadi saya kira gitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas pada malam ini ada baik dan buruknya. Yang baik itu harap-harapnya dapat dimanfaatkan, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf, dan kita sudahi dengan majlis ilmu ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Nas. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah khairan.